Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa ijma'ni bihi fi kulli adwari وعلى آله وصحبه أنور رب اشرح لي صدري بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري ما سرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني ما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله العزيز وسنة على الهدى دلالة على ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat at-taufiq wal hidayah untuk kita dapat bersama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah berkumpulnya kita pada malam ini menjadi manfaat atas segala peringatan yang akan kita sampaikan pada malam ini, menjadi asbab untuk kita semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai akan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membaca di dalam kitab yang mulia, kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang mana Imam Al-Ghazali merupakan seorang imam yang terkenal pada zaman beliau, yang merupakan rujukan kepada sumber perkara-perkara yang berkaitan dengan tazkiyah ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan tarbiyah, untuk mentarbiyahkan diri manusia itu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu, qad aflaha man zakkaha, bagi orang-orang yang tazkiyah, yang mentarbiyah dirinya, yakni yang bertasawuf, yang membersihkan hati dan sebagainya, yang pada zaman ini kebanyakan yang manusia sudah banyaknya salah faham terhadap apakah maksud daripada tasawuf. Maka ianya adalah apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makna tazkiyah, yakni membersihkan diri, mensucikan hatinya seseorang itu adalah bahagian daripada tujuan asas at-tasawuf. Maka dengan itu Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para ulama di dalam bidang yang luas ini. Maka dengan itu Allah menyebutkan telah berjaya, qad aflaha man zakkaha, orang-orang yang berjaya adalah orang yang telah mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Maka dengan itu kita membaca daripada kitab Imam Al-Ghazali ini merupakan niat ataupun tujuan kita membaca daripada kitab ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mentarbiyah diri kita, untuk mensucikan hati kita, perbaiki diri kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seseorang itu sehinggalah dia mengikuti apa yang aku telah membawa, apa yang telah aku bawa. Keinginannya, nafsunya, hawanya itu mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini mengisyaratkan kepada kita perlu kita mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, perkara yang baik yang disuruh oleh Rasulullah, perkara yang dilarang yang disuruh oleh Rasulullah untuk kita meninggalkan. Dan begitu juga keinginan itu sendiri mempunyai martabah. Martabatnya ada orang-orang yang hanya haram dan melakukan perkara yang taat. Ada pula orang-orang yang dah meninggalkan perkara yang haram, melakukan ketaatan yang lebih tinggi, mengikuti sunnah Nabi SAW setelah daripada ihkam al-faraid, setelah daripada melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan dengan betul. Dengan begitu mengikuti secara terperinci apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan tujuan untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya,
Katakanlah kalau kita benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka sudah tentu akan engkau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kepada kita, sebagai contoh tauladan yang terbaik kepada diri kita untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek akhlak, adab, maupun daripada amalan-amalan yang zahir, bahkan maupun perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, orang-orang salihin dahulu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kerana perkara yang mubah. Jika dilakukan kerana tujuan mengikuti Nabi SAW, adalah termasuklah seseorang itu di dalam ibadah yang mulia, ibadah yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu telah pun kita sampai pada bulan yang lalu pada perkara-perkara yang berkaitan dengan salat, yang mana kita telah jelaskan sedikit sebanyak daripada kepentingannya salat fardu. Dan begitu juga telah kita jelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya hadis qudsi yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazal, senantiasa manusia itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani dia telah sempurnakan salatnya, fardunya daripada perkara-perkara yang difardukan oleh Allah, kerana tiada jalan untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada menyempurnakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah jalannya permainan syaitan, menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang sunnah yang banyak, tetapi dia tinggalkan perkara yang fardu. Ini merupakan jalan yang syaitan yang halus. Syaitan ini bukan sahaja dia merintahkan kita untuk melakukan keburukan, kadang dia memerintahkan kita melakukan kebaikan. Ini hilahnya, tipu dayanya syaitan. Ini diberitahu oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin secara detail permainannya, tipu dayanya syaitan. Ini salah satu caranya adalah disuruh memperbanyakkan perkara-perkara yang sunnah. Katakan disuruh bangun malam, disuruh semayang banyak-banyak. Kamu boleh, kamu mampu, disuruh semayang banyak-banyak. Sekali dah sampai pukul 5 tu, dia pun penat, dia pun tidur. Akhirnya apa terjadi? Solat fardu dia tak semayang subuh. Ini merupakan jalan permainannya syaitan, wal'iyadzubillah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang menjadi asbab terbesar mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu barang siapa yang salat fardu pada setiap hari 5 waktunya, maka disempurnakan salat fardu tersebut dengan salatnya berjamaah, dengan salatnya pada awal waktu. Begitu juga dengan perkara-perkara fardu yang lain seperti menjaga silaturahimnya, bagaimana hubungannya dengan ayah dan ibunya. Karena orang-orang yang orang-orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya termasuk daripada perkara yang dia tidak melakukan perkara yang fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tiada guna daripada amalan-amalan sunnahnya itu. Begitu juga silaturahimnya, bagaimana hubungannya sesama keluarganya, adik-beradiknya, kakak dan adiknya. Adakah dia benci kakaknya, adiknya dan sebagainya? Kalau ada kebencian tersebut juga merupakan salah satu perkara yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan sunnah itu sendiri. Maka dengan itu perkara-perkara yang fardu harus dikedepankan dan harus dipelajari terhadap apakah perkara-perkara fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan setelah itu barulah kita belajar sedikit demi sedikit perkara-perkara yang sunnah, dan begitu juga melakukan perkara-perkara yang sunnah atas tahap kemampuan kita. Seperti mana kita telah sebutkan dalam hadis Nabi SAW sebelum ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang bila mana melakukan amal ya'maluhu dimah, yakni sentiasa dia melakukan, wa in qal, walaupun sedikit. Dia melakukan sebuah amalan itu tetapi dia istiqamah melakukannya, walaupun ianya adalah sedikit. Setiap hari katakan dia bersalawat kepada Rasulullah SAW 100 kali setiap pagi lepas sembahyang subuh, katakan.
Kalau dia melakukan 10 kali pun, kalau dia istiqamah lagi afdal. Kalau dia satu hari dia buat 1000 kali, lepas tu besok dia dah tak buat lagi dah, lusa dia dah tak buat lagi dah. Lagi bagus dia buat 10 kali, dia buat dengan betul, dengan khusyuk, dengan ikhlas, tapi dia istiqamah. Datang pada waktu lepas subuh dia terus buat, datang pada waktu lepas subuh dia buat. Istiqamah hal tersebut akan memberikan kuwah, kata ulama, kata Imam Ghazali, secara khusus ianya akan memberikan kekuatan untuk dapat tambah nanti sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama dia boleh sampai kepada tahap yang lebih tinggi. Dan salah satu perkara yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah salat rawatib. Rawatib yang kita jelaskan bahawasanya ada dua. Rawatib ini ada dua, iaitu muakkad dan ghair muakkad. Salat yang sunnah Nabi SAW yang dilakukan, yakni salat sunnah ba'diyah dan qabliyah, ini terbahagi kepada dua. Ada salat dipanggil salat muakkad, sunnah muakkad, dan ada yang ghair muakkad. Salat muakkad bermaksud adalah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat tersebut walaupun di dalam keadaan musafir ataupun tidak musafir, tak pernah tinggal, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Itu yang muakkad. Amma ghair muakkad, yakni kadang Nabi lakukan, kadang Nabi tak lakukan, adalah ditambah setelah daripada yang muakkad tersebut. Seperti zuhur 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Nabi SAW kadang pernah melakukan 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Begitu juga Nabi SAW yang disebutkan tadi di dalam hadis ini, pada muka surat yang lalu hari itu, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Yani Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar juga adalah sunnah ghair muakkad, tetapi fadilatnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fikir ghair muakkad yakni bermakna pahalanya kecil. La, pahala dan fadilatnya itu amat besar. Bahkan setengah riwayat menyebutkan bahawasanya barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya kena daripada api neraka. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya daripada api neraka. Begitu juga dengan qabliyatul maghrib. Qabliyatul maghrib ini juga adalah ghair muakkad. Kebanyakannya as-salafus salihin banyak tak lakukan salat sunnah qabliyatul maghrib karena waktu salat maghrib yang singkat. Waktunya amat singkat sekali, maka mereka akan segerakan untuk salat maghrib. Setelah daripada azan, cepat-cepat mereka akan beriqamah. Setelah ada beriqamah, mereka akan terus salat. Amma salat setelah daripada maghrib, maka yang muakkadnya adalah 2 rakaat setelah daripada maghrib. Tetapi begitu juga adanya salat al-awabin. Kita pernah jelaskan sebelum ini, salat al-awabin yang merupakan salat yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang inginkan akan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat awabin ini boleh dilakukan paling banyak 20 rakaat. Ini di antara maghrib dan isya. Paling banyak 20 rakaat. Boleh juga dilakukan al-afdal 6 rakaat, seperti mana dalam hadis Nabi SAW adalah yang melakukan 6 rakaat setelah daripada maghrib, yani salat al-awabin, sama seperti dia beribadah 12 tahun, seperti mana dia beribadah 12 tahun. Dan 6 rakaat tersebut, seperti mana kita sebutkan bahawasanya boleh juga dimencantumkan dengan salat ba'diyatul maghrib, yani 2 rakaat ba'diyatul maghrib dan ditambah lagi 4 rakaat, ataupun juga 2 rakaat ba'diyatul maghrib lepas tu 6 rakaat asing. Jadi semua total 8 rakaat. Adalah dianjurkan untuk melakukan salat al-awabin ini, kata ulama secara khususnya hikmahnya adalah untuk nak menghidupkan waktu yang paling mulia, iaitu waktu di antara maghrib dan isya. Waktu di antara maghrib dan isya. Jadi kalau katakan kita hadir di dalam majlis ilmu, katakan, maka adalah perkara yang afdal juga. Karena menuntut ilmu adalah termasuk perkara yang difardukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah perkara yang difardukan kepada muslim, dan juga dalam riwayat yang lain muslimah. Maka ini adalah termasuk daripada ibadah yang agung di sisi Allah. Maka kalau dah dia tengah melakukan ibadah, duduknya dia dalam majlis ilmu dengan niat untuk beramal, maka tak boleh dikurangkan hanya untuk melakukan 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat mengikut kesempatan waktu tersebut.
Akan tetapi bila mana adanya waktu kosong, boleh sahaja sampai kepada 20 rakaat dan sebagainya. Dan setengah daripada salafus salihin, mereka juga suka menghidupkan dengan membaca Al-Quranul Karim pada waktu maghrib dan isya. Yang suka membaca Al-Quranul Karim, kalau adat di Kota Hadramaut secara khususnya, mereka akan melakukan halaqah untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan ini perkara amat dianjurkan sekali. Kalau kita tidak hadir di dalam majlis ilmu dan sebagainya, salat sunnah-sunnah seperti ini faedahnya adalah balik kepada diri kita sendiri. Tetapi ibadah yang afdal itu adalah bila mana kita dapat melakukannya dengan berjamaah. Maka dengan itu, secara khusus pada zaman ini, yang mana ramainya para remaja, para pemuda, lelaki dan juga wanita kurang mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim. Banyak tak reti nak baca Al-Quranul Karim. Bahkan maaf kata, harta kanang yang dah tua pun tak reti membaca Al-Quranul Karim. Maka salah satu jalan yang terbaik untuk melakukan hal tersebut, demi untuk menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita daripada api neraka seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkanlah bacaan Al-Quran di rumah kita bersama keluarga kita. Yakni kita baca Al-Quran ramai-ramai. Katakan ada adik-beradik, ada mak, ada adik, ada kakak, ada ayah, maka baca. Satu orang baca satu muka surat, katakan. Habis dia baca, dia baca satu muka surat. Habis dia baca, dia baca satu muka surat, satu halaman. Satu hari satu muka surat pun jadilah. InsyaAllah dalam masa beberapa lama boleh khatam satu Al-Quranul Karim. Kalau tak mampu, setengah muka surat pun jadilah. Karena hal itu ada kelebihan yang amat sekali daripada segi kita memberikan peringatan kepada diri kita dan juga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala suruh dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Maka jangan pula dia pergi sembahyang dekat masjid, seorang-seorang dia kat dalam masjid, dia sembahyang segala macam sunnah, tetapi anak dia sedang melakukan kemaksiatan, dia punya isterinya mungkin tak melakukan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka sebaik-baiknya adalah melakukan sesuatu ibadah tersebut dengan berjamaah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga bila mana kalau di Kota Hadramaut mereka biasa lakukan lelaki sesama lelaki, maka bolehlah yang ibu yang sedang menjaga anak dan sebagainya boleh membaca sesama keluarga, isteri dan anak, kerana ini juga merupakan salah satu asas di dalam mentarbiahkan anak untuk menjadi orang-orang yang saleh. Secara khusus pada waktu umur masih kecil. Dibiasakan diri untuk dapat membaca Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baiknya adalah ibu sendiri yang mengajar anak untuk membaca Al-Quranul Karim dan membiasakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ataupun juga membaca daripada jenis zikir-zikir yang lain seperti Ratibul Attas, Ratibul Haddad yang dikumpulkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Akan zikir-zikir yang warid, ini zikir-zikir yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilakukan juga dengan berjamaah. Dan setelah itu Qabliyatul Isya adalah juga ghair muakkad, boleh disembahyang 2 rakaat ataupun 4 rakaat seperti mana diberitahu tadi di dalam kitab ini oleh Imam Al-Ghazali, yang diberitahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna du'a bainal adhani wal iqamati la yurad. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya salah di antara salat dan iqamah salatun liman sya'. Di antara salah, yakni di antara salat, di antara azan dan juga iqamah, yakni salah liman sya', yakni boleh saja kita salat, boleh saja kita berdoa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang sama maksudnya dengan ini, yakni tidak akan ditolak la yuridullah du'a fi bainal adhanain. Doa tidak akan ditolak di antara waktu azan dan iqamah. Yakni doa mustajab pada waktu itu. Bila mana dah diazan, sementara nak tunggu azan kepada iqamah ini, maka perbanyakkanlah doa. Dan salah satu jenis doa yang mulia adalah melakukan salat. Dengan itu Imam Al-Ghazali tadi menyebutkan untuk salat, baik salat qabliyah 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Dan begitu juga salat ba'diyatul isya, 2 rakaat yang muakkad dan yang ghair muakkad adalah 4 rakaat. Yang 4 rakaat tersebut boleh juga kita membaca daripada surah-surah yang warid. Ada juga dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawasanya barang siapa yang salat 4 rakaat setelah salat isya, maka ianya seumpama dia telah bangun daripada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dia mendapat fadilah membangun Lailatul Qadar.
maka dianjurkan yang warid untuk kita baca seperti surah Tabarak dengan alif lam mim, surah Sajdah. Setiap malam sebelum tidur kita baca surah alif lam mim Sajdah ini, surah Sajdah pada rakaat pertama. Rakaat kedua kita baca surah Tabarak. Kalau kita cantum 4 rakaat, yang rakaat ketiga kita boleh baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang keempat adalah Qul huwallahu ahad. Ataupun 2 rakaat begitu. Dan salah satu amalannya Nabi Muhammad SAW, tidak akan Nabi SAW tidur kecuali dah baca surah At-Tabarak. Surah At-Tabarak ini mempunyai fadilat yang besar. Salah satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan orang yang membaca tersebut daripada siksaan api neraka. Daripada siksaan api neraka bila mana dia membaca surah At-Tabarak, surah Al-Mulk. Dalam masa yang sama juga di sini, di akhir bab ini diberitahu tentang salat al-witir, yang mana ini akan kita sampaikan pada malam ini insya-Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebutkan tadi di dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Hadis ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menyebutkan salah satunya adalah orang yang menghidupkan tadi salat al-awabin antara maghrib dan isya. Dan begitu juga ada yang menyebutkan adalah orang-orang yang bangun qiyamul lail, tahajud. Orang yang bangun qiyamul lail menghidupkan malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', yakni mereka tinggalkan tempat tidur mereka. Masuknya malam kata ulama daripada masuknya maghrib. Masuknya maghrib itu dah start masuknya malam. Jadi waktu maghrib dan isya ini waktu ibadah. Sentiasa fokus untuk beribadah pada waktu ini. Apakah sebabnya? Sebab yang utama, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kehidupan manusia adalah mencerminkan sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara yang agung, iaitu hal yang berkenaan dengan masa depan kita yang sebenar, iaitu masa depan akhirah kita. Maka dengan itu ulama menganjurkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik ini. Bahkan juga adanya begitu banyaknya jenis-jenis ibadah untuk kita sentiasa berpindah daripada satu jenis ibadah kepada satu jenis ibadah kepada satu jenis ibadah, sehingga kita meninggal di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah itu hanya satu jenis sahaja, maka kalau dah boring nanti habis, tidak tak boleh nak beribadah. Tapi subhanallah, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan Allah sengaja menjadikan begitu banyaknya jenis-jenis ibadah agar kita yang tak bosan. Allah tidak akan pernah bosan kepada kita, kan tetapi kita lah yang takutnya bosan dengan ibadah dan sebagainya. Maka dengan itu Allah menjadikan banyak jenis ibadah. Adanya solat sunnah, sunnahnya pun ada banyak, adanya muakkad, ada ghair muakkad, ada bacaan Al-Quran Al-Karim, adanya majlis ilmu, hadir majlis salawat, majlis zikir, itu ini dan sebagainya. Berbagai-bagai jenis ibadah yang boleh kita lakukan. Tujuannya satu, tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah. Kata ulama adalah liya'rifun, untuk mengenal Allah. Hakikatnya untuk mengenal Allah. Bukan maksud ibadah hanya dengan ibadah, kerana iblis pun dahulunya ibadah. Iblis dahulu beribadah beribu tahun lebih daripada manusia itu sendiri. Tetapi juga untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui dan merasai di dalam hati yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang takut kepada Allah, sifat yang rindu kepada Allah, sifat yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan ma'rifah. Ma'rifah adalah hasil daripada ibadah yang dilakukan dengan sempurna. Bila mana ibadah dilakukan dengan jalan yang benar, jalan yang betul, maka labud, pasti dia akan mewariskan ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih." Cintalah kamu kepada Allah atas dasar nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Nah, kalau dia beribadah kepada Allah dengan betul, dia solat betul-betul, dia menghayati solatnya, berzikirnya, maka dia akan merasa, ya Allah, alhamdulillah, Allah telah mengurniakan aku yang pendosa ini untuk sujud di hadapanmu.
Allah telah mengurniakan aku taufik untuk masih boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar daripada Allah. Allah masih memberikan aku taufik untuk hadir majlis ilmu, untuk hadir majlis zikir. Siapa aku? Allah boleh sahaja letak aku di tempat maksiat, boleh biarkan aku berada di dalam keadaan lalai, boleh membiarkan aku meninggal hatta di dalam keadaan kemaksiatan, tetapi Allah tetap memilih aku untuk sujud, memilih aku untuk solat, memilih aku untuk bangun tahajud, qiyamul lail, akhirul lail, bangun malam berdoa, menangis. Allah bangunkan dia untuk bangun qiyamul lail, untuk dia tahajud dan sebagainya. Maka setiap cerminan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberikan dia taufik terhadap perkara-perkara yang baik merupakan jalan terbesar untuk seseorang mencapai ma'rifatullah, untuk seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hasil dan buah yang akan menjadikan modal yang terbesar yang akan membuatkan seseorang itu jatuh cinta kepada Allah. Kita nak beribadah kepada Allah ni supaya kita ni rasa jatuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar rasa kita ni cinta kepada Allah. Kita benar-benar rasa kita ni rindu kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Bukan hanya beribadah macam ayam ni tertutup tak, rukuk sujud begitu sajalah. Kerana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya hati untuk kita ni mempunyai syuur, perasaan, untuk mempunyai rasanya kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Al-Quranul Karim secara keseluruhan yukhatibul qalb. Kebanyakannya ayat-ayat dalam Quran ini tertuju peringatannya kepada hati. Bersihkan hati bagaimana dan sebagainya, kerana fungsinya hati itu sendiri adalah untuk merasakan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu salafun salih pernah menyebutkan, lebih aku suka untuk salat 2 rakaat dengan merasai cinta kepada Allah, yakni rasa rindu kepada Allah dan sebagainya, lebih daripada aku salat 1000 rakaat tanpa ada rasa apa-apa cinta kepada Allah, wala rindu kepada Allah, wala bertaubat kepada Allah Subhanahu. Salat begitu saja, rukuk sujud 1000 rakaat setiap malam. Kita lebih afdal aku sembahyang 2 rakaat tapi aku rasa penuh khusyuk, aku rasa cinta kepada Allah, rasa rindu, rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Ini lebih afdal. Karena al-jasad, kata ulama, merupakan wasilah untuk menyampaikan al-qalb itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini merupakan perantara, tujuan yang utama adalah hati yang khusyuk kepada Allah. Dengan itu, kata ulama, orang yang salat tanpa ada khusyuk dan sebagainya adalah seperti haba manthura, seperti kosong kan, seperti mayat yang tak ada nyawa. Seperti manusia yang tak ada nyawa, mati kan, mayat. Dia solat tetapi tak ada ruh. Ruhnya itu adalah khusyuknya, keikhlasannya, dan ini semua tempatnya adalah di dalam hatinya manusia itu sendiri. Maka dengan itu, salah satu perkara yang dapat menghidupkan hati untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah tahajud. Karena tahajud ini merupakan satu usaha daripada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sahaja solat fardu ini kita biasa melakukan dan sebagainya, tetapi untuk bangun tahajud, sanggupnya kita untuk tinggalkan tempat tilam kita, katil yang kita tidur dan sebagainya, demi itu nak bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, demi itu nak cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan jalan untuk seseorang itu mencapai kecintaan kepada Allah. Maka dengan itu, kata ulama, masuk saja waktu malam, siapkanlah diri kamu untuk kembali kepada Allah. Ini kata ulama. Kalau kita dah masuk waktu malam, maka persiapkan diri kita untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kata ulama, makruh untuk bercakap perkara-perkara yang tak ada faedah lepas isyak secara khusus. Makruh hukumnya untuk tidur lewat selepas isyak, kecuali kalau ada perkara-perkara yang manfaat seperti hadir majlis ilmu dan sebagainya. Kalau tak ada apa-apa benda yang manfaat, maka makruh tidur lambat-lambat buat apa. Akhirnya tahajud tak boleh bangun, wala solat subuh pun boleh bangun. Maka dia tidur awal dengan niat untuk nak bangun tahajud dan sebagainya. Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bila mana tidur, itu seolah-olah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adanya adab-adab yang insya-Allah
pada bulan yang akan datang akan kita menceritakan tentang adab-adabnya tidur, daripada awal sampai habis. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum dia tidur mempersiapkan dirinya dan sebagainya, adalah jalan untuk seseorang itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita sebutkan tadi, cerminan terhadap masa depan kita yang sebenar. Orang yang jaga benar-benar, maka seolah-olah dia merasakan dia ini menghadap Allah. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka meninggalnya insya-Allah husnul khatimah. Orang-orang yang dah terbiasa akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka dengan itu, dahulunya guru kami Al-Habib Umar pernah menceritakan sebuah kisah bahawa adanya orang salihin dahulu, disebutkan adalah dia terbiasa setiap kali mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Kerana itu Rasulullah SAW mengajar kita untuk tidak sempurnanya iman seseorang sehingga dia mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Maka dia dah terbiasa sebelum dia tidur, dia akan siwak dahulu dan sebagainya. Dia baca, dia berdoa sampai dia tidur. Dia bangun pun nanti dia akan siwak dahulu, nanti habis siwak dia baca doanya dan dia baca tasbih dan sebagainya, zikir. Maka satu hari dia meninggal akhirnya. Dia meninggal. Jadi dia bangun daripada meninggal ini, malaikat waktu dia bangun daripada mati dia ni, ini dalam kuburnya, apa yang pertama sekali dia cari siwak. Mana siwak? Malaikat ni tengah tunggu nak tanya ni. Soal Munkar wa Nakir nak tanya ni sekarang soalan. Dia tanya mana ni siwak. Dia nak baca alhamdulillazi ahyana wa ala ma amatana wa ilayhi nusyur. Cari siwak yang mana? Gosok siwak. Dia tanya pada malaikat mana siwak. Apakah sebab dia katakan nak tanya siwak? Dah terbiasa. Hal ini dah terbiasa. Dah terbiasa melakukan hal ini, maka dia ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga tanpa hisab. Keterbiasaannya dia itu melakukan perkara-perkara yang sunnah Nabi SAW. Maka itu dalam sebuah hadis bukan, Allah akan membangkit seseorang itu kelak di akhirat dengan apa yang dia dah terbiasa di dunia ini. Itu yang bahayanya. Kalau kita melakukan apa-apa pun hal-hal keduniaan dan sebagainya, jangan sampai hati kita terikat kepada hal tersebut. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang sunnah, maka penuhkan keseluruhan hati kita, jiwa kita, jasad dan sebagainya, sehingga hati kita terikat kepada Rasulullah SAW. Karena ini modal kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada syurga yang agung. Maka dengan itu, salah satu dengan itu dalam hadis Nabi SAW, bila mana dalam doa Rasulullah bila bangun daripada tidur, dia kata alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Diumpamakan tidur itu seperti mati. Maka alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah membangkitkan aku daripada mati. Yang telah membangkitkan aku daripada mati. Ahyana ba'da ma amatana, bukan daripada aku tidur, tetapi daripada aku mati, kata Rasulullah SAW. Menyamakan bahawasanya seorang tidur ni seolah-olah kita mati. Maka dengan itu, qiyamul lail adalah salah satu jalan seseorang itu nak merasakan dirinya itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia biasa bangun pada qiyamul lail, maka hatinya itu lama kelamaan akan merasakan bahawasanya dia bangun untuk menghadap Allah. Maka dengan itu dianjurkan dalam ilmu tazkiyah daripada Imam Al-Ghazali dan sebagainya, amat tekankan hal-hal seperti ini. Ini membersihkan diri sebelum bangun tahajud. Jangan bangun dalam keadaan remeh, pakai baju biasa-biasa pasal orang tak nampak, jadi dia pun pakai baju ni, pakai baju singlet saja dia sembahyang. Semayang pun dia sampai mengantuk-mengantuk lagi. Gelap. Ulama dahulu bila bangun qiyamul lail, mereka baca doa, mereka persiapkan diri, maka ada yang mandi dulu. Mandi, bersihkan diri, pakai minyak wangi yang paling mahal untuk bangun tahajud. Orang boleh kata ini rugi nanti pakai wangi, tak ada orang pun. Mereka nak menghadap Allah. Orang-orang soleh ini dahulu pandangan mereka itu besar. Mereka merasakan mereka nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak mencapai kecintaan kepada Allah, maka mereka pakai minyak wangi yang paling mahal. Kayu gaharu yang mereka pakai yang paling mahal, baju yang paling bagus mereka pakai pada waktu malam, dengan siwaknya, dengan apanya, kerana mereka merasakan ini waktu perjumpaan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita bila mana ada orang yang special dalam kehidupan kita, pasti kita ada waktu antara kita dengan dia sahaja. Dengan itu juga kita bila mana nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kena ada waktu yang special antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjamaah, jemaah, ibadah berjamaah, alhamdulillah dan sebagainya. Tapi mesti kan ada waktu satu, walaupun satu kali dalam satu hari, ada waktu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ditutup pintunya, dia duduk dengan keadaan yang benar, dia
membaca Al-Quranul Karim, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu dianjurkan sangat-sangat pada waktu malam untuk memperbanyakkan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ibadah-ibadah seperti solat sunat witir dan sebagainya. Kalau di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan untuk kita solat sunatul witir. Salatul witir ini adalah bahagian daripada solat tahajud itu sendiri. Maka orang yang bangun pada waktu malam, solat tahajudnya ataupun salatul witir yang paling afdal adalah salatul witir. Pada waktu tahajud itu yang paling afdal adalah salatul witir. Bila mana dia niatkan solat sunnatul tahajud, maknanya termasuk daripada solat sunnah yang biasa. Tetapi fadilat ini tetap tinggi kerana solat pada waktu akhir lail itu sendiri adalah termasuk daripada solat yang mempunyai darjat tinggi di sisi Allah. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, tidak adalah solat yang lebih afdal setelah daripada solat fardu seperti mana salatul lail. Afdal solat ini termasuk dalam hadis Muharram. Kita berada dalam Muharram, Rasulullah SAW menyebutkan afdalus shaum, afdalus siyam, paling afdalnya siyam setelah daripada bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan Muharram Rasulullah SAW memperbanyakkan berpuasa pada bulan Muharram. Dan afdalus salat ba'da salatul faraid, ada afdalnya salat setelah daripada salat yang fardu adalah salatul lail, salat pada waktu malam, walaupun 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat. Nabi SAW kebiasaannya akan bangun dan salat sebanyak 13 rakaat. Dia menyebutkan sebanyak 12 rakaat, 13 rakaat. Yang ini beliau akan salatul witir, dan 2 rakaat ditambah daripada solat sunnah. Di sini ulama menyebutkan solat tahajud dan sebagainya. Jadi salatul witir ini dia harus ganjilnya number dia. Dan salatul witir ini boleh kita solat bermula daripada salatul isya itu. Lepas daripada salatul isya kita boleh solat salatul witir ini. Baik, kita ada 2 cara. Ya, salafun salihin selalu gunakan ni, ada 2 cara. Iaitu bagi orang yang kuat maka dia boleh lambatkan salatul witir. Ini caranya Sayyidina Umar bin Khattab. Dahulunya dia solat witir pada waktu akhir lail. Ini lepas isya dia sembahyang sunnah biasa dan sebagainya. Solat ba'da isya, solat witir itu dilambatkan. 11 rakaat itu solat pada waktu akhir lail. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperawalkan. Jadi sembahyang dahulu 11 rakaat pada awal waktu. Pada awal dia dah sembahyang. Dikatakan bahawasanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalau tak silap saya, adalah dibahagi 2. Ini dia sembahyang 3 rakaat dahulu waktu malam, dan yang bakinya dihabiskan pada waktu akhir lail. Bakinya jadi dapat setengah-setengah. Ini kebanyakannya as-salafun salihin. Orang salihin sebelum kita pun juga membiasakan hal tersebut. Ini 3 rakaat dia tidur dulu. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi amat menganjurkan seseorang itu tidaklah tidur kecuali di dalam keadaan salatul witir. Jadi dia sembahyang 3 rakaat dahulu. Kalau tak mampu dan tak biasa, sembahyang walaupun 1 rakaat. Witir ni paling kurang minimum dia 1 rakaat, maksimum dia 11 rakaat. Maksimum dia 11 rakaat. Jadi boleh sembahyang 1 rakaat, lepas tu dia bangun dan nak sembahyang lagi 2 rakaat pun jadilah. Kalau dia mampu 3 rakaat sebelum tidur, dihabiskan lagi 8 rakaat pada waktu malam. 2 rakaat. Seafdal-afdalnya kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah pada waktu malam itu dibacakan apa? Adalah dibaca Al-Quran Al-Karim. Quran Al-Karim daripada awal sampai habis. Jadi dia baca sikit, satu muka surat atau 2 muka surat. Setiap rakaat tu dia bahagi-bahagikan. Quran itu kalau kita tak hafal, boleh kita letak kat depan kita, ada macam tiang tu ke apa, ataupun nak pegang pun boleh. Yang penting tak bergerak lebih daripada 3 pergerakan. Yang penting tak bergerak lebih daripada 3 pergerakan, boleh sahaja. Seperti mana kebanyakan ulama boleh letakkan meja ke tepi, maka pada waktu tengah sembahyang habis baca Fatihah dia ambil Quran tersebut, pastikan jangan bergerak lebih daripada 3 pergerakan dan dibaca Al-Quran tersebut sedikit demi sedikit, kerana fadilah untuk membaca Al-Quran di dalam solat itu tinggi sekali. Apatah lagi tengah berdiri di dalam solat. Tengah berdiri di dalam solat itu amatlah tinggi sekali. Kecuali 3 rakaat yang terakhir. 3 rakaat yang terakhir dibacakan seperti mana yang disebutkan di sini tadi, adalah dibacakan rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat yang kedua dibaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang terakhir yang 1 rakaat tersebut adalah dibacakan surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu 3 rakaat. Kalau kita lakukan pertama, maka pertamalah. Kalau di akhir, maka di akhirlah hal tersebut. Dan inilah salatul witir yang dilakukan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan pernah kita tinggalkan salatul witir. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya Allah itu mencintai salatul witir ini. Maka bagi orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah dia mensolat salatul witir ini agar kalau dia kembali kepada Allah, dia telah melakukan perkara yang dicintai Allah. Ini kata ulama. Inna Allah yuhibbul witir. Allah mencintai witir itu sendiri. Dan Nabi SAW menyuruh, wahai ahli Al-Quran, wahai muslimin, wahai mu'minin, salatlah witir. Jangan pernah tinggal witir. Setengah mazhab mewajibkan salatul witir. Silap saya mazhab Hanafi, mazhab Hanafi saya mewajibkan witir. Tapi kita mazhab Syafi'i ini adalah sunnah yang mulia sekali. Maka perlunya kita melakukan salatul witir ini paling kurang seperti mana kita sebutkan tadi 1 rakaat ataupun 3 rakaat minimum. Paling banyak kita boleh melakukan 11 rakaat. Setelah daripada itu nak solat sembahyang ini, solat tahajud, nak perbanyakkan solat dan sebagainya, tak kisahlah. Tapi paling bagus juga pada waktu akhir lail ini adalah diperbanyakkan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kalau yang telah diijazahkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid adalah memperbanyakkan dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah pada waktu malam. Itu amat mulia sekali. Dan hal itu bagi sesiapa yang nak mengamalkan, insya-Allah termasuk daripada ijazah yang dapat kita sampaikan, insya-Allah. Untuk bangun pada waktu malam minimum 100 kali sebut ya Allah, ya Allah. Di dalam setiap kali sebut ya Allah itu dengan niat apa segala hajat yang kita ada. Karena pada waktu malam itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yakni rahmat Allah dekat pada waktu akhir lail. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tak sesiapa yang mempunyai hajat, Allah nak kabulkan. Hajat dunia ke hajat akhirat, tak kira lah. Ada tak sesiapa yang nak bertaubat, Allah nak kurniakan taubat kepada dia. Ada tak sesiapa yang nak meminta pengampunan daripada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Itu hal tersebut diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada waktu masuk subuh. Jadi sebaik-baik untuk kita nak mendapat kemuliaan ini, maka kita memperbanyakkan dengan menyebut ya Allah, ya Allah. Salah satu sebabnya juga adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seseorang yang muqin, yakni berkeyakinan Allah akan kabulkan doanya. Nah, mencapai keyakinan Allah kabulkan doa ini, dengan itulah salah satu asbab yang kita ambil adalah mengulang-ulang nama ya Allah. Nah, kita boleh sebut ya Allah, ya Allah. Kita semakin yakin Allah dengar kita. Kita semakin yakin Allah sedang melihat kita. Kalau setiap kali kita sebut, dalam masa yang sama kita sebut juga hajat kita. Ya Allah, aku ingin pengampunan. Ya Allah, aku ingin bertaubat. Meminta sehinggalah kalau boleh kita menangis. Menangis, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Nabi SAW banyak menyebutkan tentang kepentingan dan kemuliaannya doa. Doa. Bahkan salah kita itu sendiri adalah termasuk daripada doa. Doa yang termulia adalah salah. Tapi kalau kita ni orang Malaysia ni, kita Melayu, kita tu mungkin tak faham bahasa Arab. Jadi boleh kita perbanyakkan doa dalam bahasa Melayu. Kita doa dalam bahasa Melayu sebanyak mungkin kita doakan. Kerana doa ini kata ulama, barang siapa yang ingin mendengar Allah Subhanahu wa taala sedang bercakap dengan dia, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau dia ingin bercakap dengan Allah, maka berdoalah. Karena Quran kalamullah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa, kita sedang bercakap dengan Allah, kita sedang berminta dengan Allah, bermohon dengan Allah. Jangan tak ada waktu bercakap dengan manusia saja 24 jam. Tak ada waktu untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada waktu dia nak curhat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Macam mana dia nak kuatkan imannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Perlu ada pada setiap hari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan Nabi SAW. Kalau kita katakan cukup dengan ibadah yang zahir, cukup dengan muamalah dan sebagainya, Nabi SAW sampai bengkak kaki beliau bersolat, berdoa, bermunajat, menunjukkan kekuatannya manusia di sini. Kekuatannya manusia itu di sini. Waktu dia bangun qiyamul lail, waktu dia tahajud, waktu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menangis dan sebagainya. Dan itulah keadaannya para sahabat Nabi SAW yang mukanya ada garis line, tanda warna hitam, terlalu banyak menangis. Itu Sayyidina Umar bin Khattab banyak menangis, Sayyidina Ali bin Abi Talib banyak menangis dan sebagainya. Secara khusus mereka ni suka menangis pada waktu akhir lail, pada waktu malam. Pada waktu malam manusia tengah tidur, dia bangun dan bermunajat
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga termasuk daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal waktu beliau hijrah daripada Makkah kepada Madinah. Awal beliau hijrah kepada Makkah kepada Madinah, beritahu ufshus salam wa at'imut ta'am, sampaikanlah salam dan berikanlah makanan kepada orang yang memerlukan, wasilur raham, sambungkanlah silaturahim, dan bangunlah kamu pada waktu malam, waktu orang tengah tidur, maka masuklah kamu dalam syurga dalam keadaan tenang. Kamu akan masuk dalam syurga dalam keadaan yang baik bila mana kau bangun malam saat orang tengah tidur. Orang kebanyakan dalam keadaan lalai, kamu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini kalau dia terbiasa, secara khusus bila dah biasa untuk nak melakukan solat-solat fardu, bila dah terbiasa untuk bangun tahajud, pasti dia akan merasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dah istiqamah tapi kalau satu malam dia buat, malam ni dia buat banyak, Allah dia semangat, dia dengar, dia pun sembahyang penuh sampai berapa jam, besok dia tak buat lagi dah, lusa dia tak buat lagi dah. Ini bagaimana nak merasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malam dia bangun, dia solat 2 rakaat, dia bernajah dengan betul, berdoa dengan ikhlas dan sebagainya, setiap hari dia istiqamah walaupun hanya 10 minit. Hal itu kalau dia terlepas sekali, dia akan menangis, dia akan merasa ya Allah misalnya tertinggal dan sebagainya. Nah, hal itu an-nadam, penyesalan itu sendiri adalah taubah, kata ulama. Penyesalan seseorang itu adalah taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal itu terhadap perkara yang baik merupakan tanda orang itu adalah orang yang soleh. Masuk dalam daerah orang yang salihin, bila mana terlepas perkara yang baik, dia akan merasa menyesal, dia akan merasa betul-betul rugi dalam dirinya. Tapi kalau dia buat satu hari sekali saja, buat banyak-banyak, lepas tu besok dia tak buat lagi dah, maka kalau dia buat, dia rasa tak ada rasa apa-apa dalam hatinya. Menyesal, tak apalah, dia kata minggu depan boleh buat lagi, bulan depan boleh buat lagi, insya-Allah. Ini permainan syaitan juga, kerana syaitan suka nak masukkan kita ini termasuk dalam golongan taswif. Dan orang yang paling banyak menyesal kelak di akhirat adalah golongan taswif. Taswif ni apa? Dia suka menyebut saufa. Saufa yang ini nanti. Tak apalah, nantilah. Hari ni tengah penat juga. Hari ni banyak kerja, tak apalah, besoklah, nantilah. Minggu depan insya-Allah saya start. Tak apalah, bulan depan. Bulan depan, tahun depan. Pada tahun depan kita tak tahu bila dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taswif ni adalah permainan syaitan, waliyadzubillah. Dia suka memperlambatkan permainan syaitan. Maka itu orang yang terbiasa, Allah akan memberikan kekuatan. Walaupun dia penat macam mana pun, kadang besar dia dah terbiasa, dia akan tetap bangun. Walaupun dia tidur lambat dan sebagainya, kalau dia dah terbiasa, dia akan tetap bangun. Dia akan boleh bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu insya-Allah sedikit sebanyak daripada peringatan tentang untuk bangun pada waktu qiyamul lail. Dalam hadis Nabi SAW, Jibril menyebutkan kepada Rasulullah bahawa saya syaraful mu'min, kemuliaannya seorang mukmin qiyamul lail, waktu dia bangun qiyamul lail. Syarafnya, kemuliaannya seorang mukmin adalah qiyamul lail. Wa izzuhu, dan kemuliaan dirinya pula adalah bila mana dia istighna'uhu 'anil nas, tak memerlukan manusia. Subhanallah, ini hadis yang sahih menyebutkan tentang kepentingan hubungan kita dengan Allah. Hadis ini menunjukkan bahawasanya orang yang sentiasa bangun qiyamul lail akan mempunyai hubungan yang khusus antara dia dengan Allah, akan membuatkan hatinya lebih ke arah memerlukan Allah daripada manusia. Tetapi bila mana dia tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada dia qiyamul lail tahajud, maka hati dia itu sentiasa melekat kepada manusia, berharap kepada manusia. Tak ada rezeki dia berharap kepada manusia, tak ada itu dia berharap kepada manusia, dia ketuk pintu manusia dan sebagainya. Nak berharap kepada Allah tak ada, tak ada kekuatan nak berharap kepada Allah. Dengan itu nanti dia lama-lama solat fardu dia pun tak boleh, sekejap dia sembahyang, sekejap tak sembahyang, wuduk dia pun tak betul, sembahyang dia pun tak kena dan sebagainya, kerana hubungan dengan Allah tak ada. Dia hanya fokus kepada asbab al-zahir ini sahaja, tanpa fokus, tanpa yakin kepada asbab al-batin yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dalam hadis ini beritahu kemuliaannya manusia. Subhanallah, ini sambung hadisnya. Kemuliaannya manusia bila mana dia bangun qiyamul lail, dan kekayaan diri dia itu adalah bila mana dia itu hanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kepada manusia. Ambil asbab zahir, tetapi hati sentiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak capai hal tersebut, lidah mudah nak berkata, tetapi keadaan tersebut, hal itu tersebut perlu kepada usaha dan
Dan salah satu usahanya adalah bangun pada waktu akhir lail. InsyaAllah sedikit sebanyak dari peringatan itu yang kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan yang akan datang insyaAllah. Semoga sedikit daripada peringatan pada malam ini menyebabkan kita dapat bangun untuk melakukan qiyamul lail, tahajud, untuk solat daripada ba'diyah, solat-solat ba'diyah terhadap apa yang kita mampu insyaAllah. Seperti mana kita sebutkan pada bulan yang lalu, kata ulama, kalau kita ini banyak tinggalkan perkara-perkara solat-solat fardu, yakni dah lama tak sembahyang fardu katakan, maka perlu kita qada solat fardu kita. Qada solat fardu kita lebih kita kedepankan daripada solat-solat sunnah. Lebih kita kedepankan daripada solat-solat sunnah. Akan tetapi yakni sedikit demi sedikit, kecuali kalau kita tertinggal, katakan kita tertinggal solat subuh tadi pagi katakan, maka itu kena segera awal bangun terus pergi berwudu, terus sembahyang betul-betul, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dan kena merasa bersalah. Karena orang yang tak rasa bersalah akan lama kelamaan akan menjadi penyakit hati, iaitu dia akan hati dia semakin keras, menjadi dah rasa tak bersalah melakukan kemaksiatan. Ini penyakit hati yang bahaya sekali. Maksiat itu bila mana dia dah buat sekali, dia rasa menyesal, dia rasa takut. Tapi kali kedua dah buat, kali ketiga dah buat, kali ke-10 dah buat, dia dah tak takut lagi dah. Tak takut itu dah termasuk daripada orang yang hatinya dah keras. Ini disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, setiap kali orang itu melakukan satu maksiat, nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda, dalam hati dia tu ada bintik hitam. Setiap kali dia buat maksiat ada bintik hitam dalam hati. Dia bertaubat betul-betul ikhlas, Allah akan hapuskan titik hitam tersebut. Dia tak bertaubat, titik hitam tu ada. Dia buat lagi satu maksiat, tambah lagi satu hitam, tambah lagi satu hitam, sampai penuh hitam seluruh hatinya. Hati dia pun jadi keras. Bila hati dia keras, nasihat dah tak guna. Dia nak bertaubat pun dah susah. Nak bertaubat dia dah kena nak usaha lebih. Kalau hari tu dia tertinggal sekali, dia masih ada rasa takut. Dia kalau nak bertaubat betul-betul, insya-Allah masih boleh rasa, masih boleh insya-Allah masuk dalam daerah bertaubat. Tapi kalau dah lama ditinggal, dia biar berterusan, maka lama-kelamaan hatinya itu akan semakin keras, menyebabkan dia sukar nak berdoa, sukar nak salat dan sebagainya. Bahkan juga yang ketiga kata ulama, akan menyebabkan dia itu dah susah nak merasakan kelazatan dalam ibadah. Dalam ibadah itu ada kelazatan, secara khusus pada waktu tahajud, munajat tu ada kelazatan yang amat tinggi. Jadi orang yang hati dia keras, ni 3 perkara tanda dia. Iaitu dia tak akan rasa kelazatan dalam ibadah. Yang kedua, dia dah tak boleh nak rasa manfaat daripada peringatan. Orang bagi nasihat dah tak ada kesan lagi dah bagi dia. Dan yang ketiga adalah dia tak rasa bersalah bila mana melakukan kemaksiatan. Dah tak rasa bersalah lagi dah. Maka itu orang yang solat fardu tertinggal, maka dia cepat-cepat solat fardu dan qada, dan dalam masa yang sama dia menyesal. Tetapi bagi orang yang dah tertinggal lama, 5 tahun katakan dia dah tertinggal solat fardu, maka dia qada tapi sedikit demi sedikit. Salah satu jalan yang ulama memberikan adalah orang yang solat subuh, dia solat subuh sekali lagi, solat fardu zuhur, solat fardu zuhur lagi, solat asar, jadi setahun kalau sepanjang itu, maknanya setahun dia dah qada. Setahun ini dia dah qada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah menjadikan kita orang-orang yang sentiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi orang-orang yang sentiasa semangat untuk beribadah, untuk mencapai kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل احد منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مرفق اهل الخير واعنهم عليه وفقنا لكل خير وعنا عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدهم الى طريق الحق الى طريق الصواب الى طريق الرشاد برحمتك يا ارحم الراحمين. وارزقنا التحقق بحقائق الافتقار بين يديك وبحقيقه التوبه بين يديك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا الله. اللهم احيي قلوبنا باحياء قلوب
الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك المحبين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. تب علينا والحاضرين توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. اللهم يا الله نسألك يا كريم كما وفقتنا للحضور في هذا المجلس المبارك وفقنا يا الله لنقوم آخر الليل مع كمال الإخلاص ومع كمال الصدق معك يا الله مع كمال الهمة يا الله ومع كمال التوجه بين يديك يا الله ظاهرا وباطنا في خير وفي عافية. وأن الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا ويملأ قلوب الحاضرين والحاضرات محبة صادقة من عندك وجعل قلوبنا يا الله محبا لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحشرنا مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا إن شاء الله من أهل الخير ووفقنا لكل خير وطهر قلوبنا ونور قلوبنا وبعد قلوبنا من جميع أمر القلوب من أمراض القلوب ومن الحسد ومن الكبر يا الله طهر قلوبنا عن ذلك يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله نسألك يا كريم بما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah pada malam yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah agar Engkau mengampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa kami hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini ya Allah. Dosa muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Karim. Ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah seperti mana Kau telah berikan kami taufik untuk berkumpul pada malam ini ya Allah untuk mendengar sedikit sebanyak peringatan kepada diri kami ya Allah. Berikanlah juga taufik untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik ya Allah, melakukan perkara-perkara yang baik ya Allah, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah jalan tersebut untuk kami merasa dapat mencapai akan kecintaan yang tinggi kepadamu ya Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan setiap daripada kami taubat nasuha ya Allah, taubat daripada segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah, zahir dan batin berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami taufik untuk kami dapat bangun pada akhir lail ya Allah, untuk bermunajat kepadamu ya Allah, untuk tunduk di hadapanmu ya Allah, untuk bertaubat kepadamu ya Karim, untuk menangis dan bermohon dan bermunajat kepadamu ya Rahim. Ya Allah kurniakanlah kami kelazatan dalam beribadah kepadamu, kelazatan dalam bermunajat kepadamu, kelazatan dalam berdoa kepadamu, kelazatan saat menyebut namamu yang maha mulia, agar kami kelak insya-Allah bila mana kami kembali kepadamu ya Allah hati kami beralamkan cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah kurniakanlah kepada kami dan keluarga kami dan teman-teman kami taufik untuk dapat melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah daripada perkara-perkara yang telah Kau fardukan kepada kami sedikit sebanyak diberikan taufik usaha untuk melakukan segala perkara-perkara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah daripada segala penyakit hati ya Allah, daripada hasad, daripada dengki, daripada kebencian, daripada kesombongan, daripada ujub, daripada kecintaan kepada dunia berhamatika ya arhamar rahimin. Penuhkan hati kami ya Allah dengan kecintaan kepada-Mu, kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada orang-orang salihin. Bersihkan hati kami untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hinggalah kami kembali kepada-Mu dalam keadaan hati kami bersih ya Allah, tidak ada kebencian kepada sesiapa pun berahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekalian baik daripada Allah, sekalian buruk daripada diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan.